Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Morning. Okay, hari ni cikgu nak sambung teruslah sebab kalau nak tunggu ramai masuk, pukul berapa dah ni? Okay. Google Meet ni saya lambat sikit sebab dia macam baru pula saya tengok Google Meet ni. Okay, berapa orang je ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Okay, saya guna buku teks dulu. Okay. Untuk latihan 6.1D ni sebenarnya cikgu dah suruh buat dah hari tu. Cuma cikgu nak bincang nombor 2 tapi yang hantar hari tu tak sampai 2-3 orang, 4 kot. 3 lah, lebih kurang 3 orang kot yang hantar latihan ni. Okay, saya harap awak hantar lah. Sebab apa nanti setahu saya trial awak pun lambat lagi ni. Ikut sekolah 1/10. Itu pun kalau kita berada di fasa yang lain. Kalau masih di fasa 1 tak sekolah lagi tu. So saya risau markah. Saya takutlah markah ni kalau trial dia tak boleh buat, dia akan ambil markah yang terbaru lah. Ujian hari tu ke ataupun dia ambil ujian satu lagi. So berhati-hatilah sebab saya risau tak mustahil percubaan tak ada lah. Tapi harap-harap baik ada lah kan. Kalau tak ada pun payah juga. Okay. Untuk latihan ni saya harap awak dah cubalah Okay, ini latihan 6.1D muka surat 182. Sebenarnya saya dah suruh buat tapi tak ramai yang hantar. Tak tahu apa masalah awak. Okay, so nombor 2 ni cikgu nak bincang sekejap sebab soalan ni memang suka ditanyalah sebab yang ni paling simple. Kalau awak perasan, okay, soalan nombor 2 ni, okay, dia bagi satu bulatan unit. Okay, hitung sudut theta. Maksudnya yang biru ni. Okay, yang ni biru ni dia nak tahu berapa theta. Okay, dan jawapan awak bundakan kepada satu tempat perpuluhan. Okay, ni muka surat 182 yang mana baru masuk tadi. Okay, saya saja nak discuss yang ni. Ini ialah minggu lepas punya. Okay, kalau perasan hari tu kita cakap, saya ada cakap kalau dekat untuk tangent theta, okay, untuk cari tangent theta, kalau dia dah bagi koordinat X dengan Y, mana koordinat X? Okay, yang berada pada paksi X ni ialah koordinat X. Okay, yang berada pada koordinat Y ini ialah paksi Y ni itu ialah koordinat Y. Terbalik ayat saya. Okay, ingat yang berada, yang potong pada paksi Y, ini paksi Y, ini paksi X. Yang potong pada paksi Y tu ialah koordinat Y. So bila awak nampak macam ni, okay, kita nak cari theta Theta ni kita nak guna apa? Sinus, cosinus, tangent. Kenapa saya guna tangent? Sebab ada koordinat X, ada koordinat Y. So tangent theta hari tu kita dah belajar, boleh cari dengan bahagikan koordinat Y dengan koordinat X. Okay, bahagi dengan negatif 0.3402. So jawapan dia bila tekan kalkulator ya. Okay, awak akan dapat 2.76. Okay, tekan kalkulator tak payahlah tekan negatif. Okay, negatif ni menunjukkan dia berada di sukuan mana. Okay. So nanti awak akan dapat 2.76 ni untuk tangent theta. Belum dapat theta. Okay, saya keluarkan kalkulator sekejap. Awak tak nampak saya tekan. Sekejap Okay, saya nak tekan kalkulator. Mana kalkulator saya? Okay. Sekejap, memang kosong, memang gelap tu. Saya nak keluarkan kalkulator. Okay. Okay. Sekejap ya. Okay, sekarang saya keluarkan balik. Mana tadi?
Mana Google Meet saya? Sekejap Okey, sekejap. Yang baru ni. tak mahir saya yang baru ni. Dia macam lari pula. Okey. Kalkulator ni nampak tak? Tak awak tak nampak Saya buat entire entire. Sekejap. Entire lah. Sebab entire ni awak nampak apa yang saya buat. Okey, nampak? Ni entire. Okey, kalkulator mana? Okey. Kalkulator lari sini. Okey, kalkulator ni. Okey, awak keluarkan. Okey, bahagikan saja. Kosong. Okey, tekan 0.9403. Okey, bahagi je dengan. Tak payah tekan. Tak payah tekan apa. Tanda negatif tu semua. 0.3402. So, jawapan dia berapa? 2.7639. Okey, tak payahlah banyak-banyak. Awak ambil je 2.76 biasanya kita maths ni kalau sampai 3 tepat perpuluhan pun okey. Okey, biasa 2 lah kalau sebab yang ni soalan terakhir nak jawapan 1 tepat perpuluhan. Awak buat 2 je. Okey, setelah awak buat ni nak cari tangent theta ni kena tekan untuk dapat theta apa nak buat? Kita kena tekan theta mestilah tekan tangent negatif. Ini maksudnya inverse lah. Inverse. Awak kena inverse. So dapat theta ni awak tekan je. Shift dulu. Tangent. Barulah 2 point. Ini inverse daripada yang awak buat itu. Daripada cari nilai tu Okay. Kemudian dapatlah jawapan dia 70 darjah. Nak buat 70.1 pun boleh. Okay. Sebab dia ada perpuluhan kan. Kita takkan nak buat genap. Okay. 70.1 ni macam ni saya dapat. 8 ni. 8. 70.08. 8 ni saya dah bundarkan 1 kat depan. Okay, bila start 5, 6, 7, 8, 9 dia dah bundar 1 kat depan. Okay, kenapa saya tak genapkan? Sebab jawapan dia akan dalam perpuluhan. Tak payahlah kita genapkan. Okay, dah dapat theta ni. Ini barulah sudut apa? Rujukan ataupun sudut apa dia tu? Sepadan. Ni baru 70.1. Okey, baru dapat tu. Sekarang theta nak cari macam mana? Theta berada di sekuan ketiga. So 180 campur 70.1. Dapatlah jawapan dia. Okey, jawapan dia berapa? Okey, sekejap saya padam. Okey, jawapan dia akan dapat 250.1 darjah. Okey, kenapa kita campur? Sebab kita campur dia berada di sini. Okey. Okey. Kenapa dia tiba-tiba positif kat sini 2.76? Sebab negatif-negatif dia positif. Tapi bila tekan kalkulator tak payah tekan negatif ni. Negatif ni menandakan dia di kesukuan mana. Okey. Okey, kemudian di sukan ketiga ni kita belajar sebelum ni nak dapatkan dia kita kena tambah dengan 180. Kalau dia berada di sukan kedua kita tolak. Kan 180 tolak sudut rujukan sepadan. Tapi yang ini sudut rujukan sepadan ni bukan theta ni sebenarnya ni. Okey. Ini kita cakap dia ialah alpha lah Okey, ni ialah alpha. Alpha hari tu ialah sudut rujukan sepadan. Okey, bila cari theta baru kita campurkan. Okey, ini latihan hari tu. Okey, saya saja je. Okey, saya nak hari ni barulah saya nak bincang hari ni punya Okey, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah? Ini paling penting. Sebab tu kalau awak tengok YouTube, ramai cikgu yang buat YouTube tajuk ni, saya tengok juga sebab saya nak tengok yang paling senang, paling mudah dan faham. Sampai 10 episod. Kenapa sampai 10? Dia terang satu-satu. Ada seorang cikgu ni saya suka tengok.
buku pun saya banyak beli dengan dia, modul. Cikgu ni bagus. Nanti saya tunjuk YouTube dia. Okey, untuk yang hari ni saya nak tengok macam mana kita nak menyelesaikan. Okey. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Ini kena mahir segitiga yang hari tu saya cakap apa? Teorem Pythagoras. Okey, tak apa. Yang nanti yang mana belum hantar. Tak ada masalah. Okey, ingat lagi teorem Pythagoras? Saya dah banyak kali ulang dah. Okey. Teorem Pythagoras dia mesti guna segitiga bersudut tegak yang ada right angle ni. Okey, yang berhadapan dengan right angle atau paling panjang sisinya itu kita panggil ialah hypotenuse. Ini awak jangan lupakan. Sampai bila-bila benda ni ialah basic awak. Sebab dia mesti kena mengena dengan sinus, cosinus, tangent. Okey. Ini mesti awak ingat lah. Kalau tak memang susah. Okey, kalau saya letak theta di sini. Ini saya ulang Okey, theta. Contohlah. Okey, kalau nak cari bila ada theta di sini, kalau kita guna sinus, cosinus, tangent, nak cari sin theta ialah soh. Hari tu saya ajarkan soh. Soh ialah, saya ajar apa itu? Kasut tua. Ingat. Kasut tua. So, opposite per hypotenuse. Opposite ialah bertentangan Bahasa Inggeris opposite bertentangan. Bertentangan dengan theta ni A. Hypotenuse memang B je. Tak ada lain. Okay, cos theta kah. Kah ni theta. Okay, ni theta. Bersebelahan dengan theta ni ialah C. Okay, saya tunjuk sekali lagi. Sebab ada pelajar dia tak nampak lagi ni. Bersebelahan dengan, saya tekan warna lain sekejap bersebelahan dengan theta ni. Kah, A tu adjacent, sebelah. So, sebelah dia C, H tetap sama. Okay. H ialah B, hypotenuse. B ni tak akan berubah, dia hypotenuse. Okay, tangent theta, TOA. To opposite O. A. Opposite pada theta ialah A. Adjacent sebelah theta tadi iaitu C. Inilah cara nak buat basic dia. Kenapa saya ajar basic? Nanti awak masuk masalah contoh 7 ni awak dah pening. Okey. Kemudian tengok contoh 7. Saya mulakan Okey, dalam rajah di sebelah. Okey, untuk pengetahuan awak ini memang simple sangat. Okey. QRS ialah garis lurus QRS. Jangan malas baca soalan. QS 8. Okey, bila awak nampak je tanda tik ni, maksudnya dia samalah. Okey, QR sama dengan RS. Nampak dia dah bagi dah. QR sama dengan RS. Maksudnya kalau 8, ini jadi apa? 4. Maksudnya sama. Okey, maksudnya bila nak cari QR, bila first kita mesti cari QR dululah. Okey, QR maksudnya apa? 8 bahagi dengan 2, so jawapan dia 4. Dah dapat dah 4 cm. Tak nak buat cm tak apa. Okey, sekarang ni apa lagi boleh cari? Cari dulu. Nampak ni segitiga ni, nampak tak segitiga yang guna macam saya guna ni? Ni. Segitiga bersudut tegak, nampak ni? PRQ. Boleh cari tak kat sini? Ini ialah apa? PR. PR ni lah hypotenuse. Nampak tak? Ni. Okey, hypotenuse saya ajar itu campurkan dua-dua sisi. Dua-dua sisi mana? 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2. Square root. Okey, ni tekan je lah kalkulator. Ada lagi tak tahu tekan? Ada ke tak tahu tekan lagi kalkulator? Macam mana? Ingat balik. Okey, tekan je. 3 kuasa 2, ada X kuasa 2 campur 4 kuasa. Tak tekan kalkulator pun boleh dapat jawapan. 25 kan? Tekan square root, tekan answer. Berapa tadi? 5 jawapan dia. So, jawapan dia 5. Tak payah tekan kalkulator pun dapat sebenarnya. Tapi awak suka guna kalkulator. Okay. So, dah dapat PR 5. Barulah kita boleh jadi cos X. Okay. Cos X ialah apa? Kah kan? Tapi X ni kalau perasan biru ni dia dekat luar. Tapi kita pinjam ataupun kita guna sudut rujukan sepadan yang mana kita guna?
kita guna dulu cos X ni yang QPR. Okay. Okay, kalau saya terus ambil yang sebelah dia ni. Maksudnya P ni, sudut P ni. Okay, kita terus guna cos X ni. Okay. Cos, guna sudut rujukan sepadan yang kecil ni. Yang kecil sebelah X iaitu QPR. Okay. Okay, macam mana nak tahu dia positif ke negatif? Cos ni, kalau awak tengok, okay, yang bulatan biru ni, okay, dia berada di sukuan keberapa? Keempat. Macam mana saya tahu keempat? Awak tengok sudut segitiga. Sudut segitiga jumlah sudut je lah berapa? 180. So 90 dah ada. So P dengan R ni mesti balance dia bahagi 2. So dia lebih kecil daripada 90. Lebih kecil daripada 90. Kalau yang biru ni mestilah lebih daripada 270. So dia berada positif lah. Keempat. Kalau keempat, cos dia positif. Ingat lagi itu. Sama-sama terima kasih. Keempat. So dia positif untuk cos sahaja. Okey, sekarang barulah kita jalan lagi. Nampak perjalanan dia panjang. Okey. Sebenarnya kalau awak nak tahu okey dia berada di mana, dia berada, ini sepadan yang kita gunalah. Okey. Ini sepadan. Dia dah banyak-banyak dia serabut. Ya, saya padam. Okey. 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 Berada di mana? Dia kena faham rajah tau tajuk ni. Okey, alfa yang kita guna sudut rujukan sepadan dekat sini. Ni paksi X, ni paksi Y Ni alfa. So kita nak cari sekarang theta ni. Inilah dia theta. Kalau daripada segitiga ni ubah kepada bulatan. Okey, sekarang kita sama dengan sudut yang dalam ni. So, kalau yang dalam ni, segitiga dalam ni, kita keluarkan dia kejap. Okey. Kita pinjam kat sini alfa Okey, ni 3 dah ada. 5 dah ada. 4. 5 kita cari tadi Ini Okey, ni kita cari tadi 5. Okey. Kah. Cos ialah kah. Kah ni. Kah ialah apa? Cos. Okey. Cos X. Kah. Kah maksudnya, ni kita pinjam dulu X tu. So, kah ialah sebelah dia ni. Ni. Saya nak awak nampak cos ni sebelah dia. Sebelah alfa ni K kah. Jadi 3 H. Adjacent ni K sama dengan A per H. Bahasa Inggeris saya guna tau. A ni sebelah. H ni hypotenuse. So 3/5 jawapan dia. Kenapa positif? Sebab positif kita tengok theta yang kat sini. Dia berada di sukuan keempat. Sukuan keempat. Kelas boleh faham tak? Saya tak dengar suara awak ni. Dah semua tak nak menyaut pagi ni Afzal? Tidur. Awak faham tak yang ni? Tajuk contoh 7. Tak nak bercakap. Apa Amir? Tak. Apa benda taknya? Suara tak dengar. Sikit-sikit. Sebenarnya tajuk ni kalau awak belajar hari ni memang sikit-sikit. Awak panggil saya cikgu pun tengok YouTube cikgu lain. Macam mana? Sebenarnya tahun lepas ada tajuk ni. Faham sikit pun dah okey. Awak dapat 30% pun dah boleh dah. Sebab lepas ni saya akan bagi cikgu lain punya YouTube dan dia akan bertambah lagi ilmu awak. Okay, kalau dapat, jangan tak faham langsung lah. Tak faham langsung tu ada basic awak tingkatan 3 lah. Tingkatan 3, tingkatan 2. Okay, kena buat sesuatu lah. Okay, maths ni memang banyak latihan je. Saya risau sebenarnya awak ni tak pergi sekolah. Kalau kat sekolah boleh nampak awak buat apa. Ini awak tutup mic, tutup muka pun tak tahu apa cerita. Tidur ke apa ke. Okay. Ini baru cos X. Okay. Okay, sekarang kalau tangent Y, hari ni saya fokus ni dulu Kalau sempat saya nak masuk ciri-ciri graf. Memang lambat sikit tajuk ni. Dalam banyak-banyak tajuk, bab ni memang lambat sikit. Lambat kenapa? Nak bagi faham tu. Boleh je saya ajar cepat.
tapi awak lah. Kesian kat awak. Okey, kalau tangent Y macam mana pula? Benda gambar yang rajah yang sama Okey, gambar rajah yang sama. Okey, tangent Y, kalau awak perasan, Y di mana? Y di bawah ni. Okey, yang biru ni Y ni. So kita pinjam, kita tengok dekat mana sudut rujukan sepadan? Dekat sini. Okey, yang saya tanda pink tu. Kat situ ialah apa? Itu ialah kalau tangent sama-sama terima kasih, dia positif 1 dengan 3. So berada di sukuan kedua dia negatif. So sudut yang saya tengok ialah rujukan tu kita tengok maksudnya PRQ. Okay, kita tengok. Kita tak boleh tengok kat Y tu direct sebab untuk tengok sine, cosine, tangent, kita rujuk dia menggunakan sudut yang kurang dari 90 darjah. So Y ni dah lebih. Okay, macam mana saya tahu dia sukuan kedua? Sebab ni kan garis lurus, awak nampak? Sebelah sini mesti kurang dari 90. So sini mestilah sukuan kedua. Nampak tak dia dah lebih dah sukuan 1 ni, nampak? So kita dah tahu dah dia mesti sukuan kedua. Sukuan kedua untuk tangent dia negatif ni, ingat ni, sama-sama terima kasih. Okey, sekarang terus je guna macam tadi. Tangent ialah to A. O ialah opposite. Opposite kepada kita pinjam tadi, rujukan ialah 3. Adjacent maksudnya dia sebelah. Okey, adjacent maksudnya dia sebelah dia. Okay, ni tadi kita pinjam. So ni A. So tadi kita dapat 4. So jangan lupa negatif. Itulah jawapan dia. Nampak mudah kan? Tapi bila awak sendiri nanti memang kena banyak fikir. Saya cikgu pun banyak fikir soalan ni kadang. Okay. So yang ini untuk contoh 7. Setakat ni okey tak? Sikit-sikit. Saya nak pergi contoh 8 ni tapi saya tak tahulah awak ni boleh tengok, boleh ikut tak? Saya hari ni guna contoh 7 dengan 8 dalam buku teks. Okay, next. Saya nak tengok nombor 8. Nanti saya tunjuk video seorang cikgu ni. Sebab dia nampaklah bergerak-gerak tu. Saya belum belajar lagi gambar-gambar bergerak ni. Cikgu tu pandai kot buat IT. Okay, saya nak pergi nombor 8. Okay, 8 ni. Sebab saya guna contoh ni sebab benda tu ada depan awak buku teks takkan awak tinggal kat sekolah kan? Okay. Sekarang kita tengok jap ni contoh. Okay, situ cuba kita tengok. Okay, sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik. Lengan, okay, dengan panjang 15 cm. Kena rajin baca. 15 cm, maksudnya jari robotik ni. Kalau ni 15, ini pun 15. Dah boleh fikir dah. Okay, lengan robotik tu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Okay, sebenarnya gambar tu akan bergerak ke sini lah. Awak akan nampak nanti. Okay, kejap lagi dari diberi bahawa cos theta, okay, dia dah bagi dah. Cos theta ni yang biru ni. Ni, daripada lengan yang nak dibuka ni. Ni theta. Okay, maksudnya yang ni daripada P ni pergi ke Q ni, dia akan jadi macam ni nanti. P pergi ke Q so theta ni ialah sini. Sudut tu. Saya nak awak nampak lah kat mana theta. Okay, cos theta. Tak lawa pula theta saya ni. Okay, cos theta dia bagi ialah negatif 0.866. Okay, inilah cos theta. Kenapa tanda negatif? Sebab theta yang dia bagi ni berada di sukuan kedua. Kedua hanya untuk sinus saja positif. Yang lain semua negatif. Itu sebab dia negatif. Menandakan dia berada di sukuan ke mana. Sukuan mana cos ni. Okay, that's why dia negatif. Okay, sebelum tu kita cari dulu. Okay, soalan kejap. Okay, hitung sudut theta dan jarak. 2 soalan jawapan dia. Theta berapa, jarak sekali. Di antara mana jarak tu? P dengan titik
Q. Okey, ni ada pada buku teks awak. Maksudnya dia akan jadi macam ni lah. Okey, bila awak keluarkan, dia akan jadi macam ni. Ini, okey. Sekejap. Okey. Ni rajah dia lah. Okey, ni O, ni P. Okey. Dia bergerak ke sini. Okey, sini theta yang awak nak cari. Ini 15. Kalau 15 ini pun 15. Ini Q. Nampak dia gerak Dia gerak macam ni. Okey, so jarak ni lah kita nak carikan berapa dengan theta berapa. Okey, sebelum tu nak cari theta, kita tengok dulu sudut rujukan dia. Sudut rujukan ni penting berapa sudut rujukan sepadan dengan cos ni. Okey, tekan okey, tekan okey, jawapan dia ialah 30. Tolak kalau sukuan ketiga kita tambah. So theta akan dapat 150. Nampak? So kita dah dapat lah yang ni, theta ni. Ni theta ni. Theta ni 150 darjah. Dah dapat dah. Nampak? Okey, sekarang ni kita nak cari jarak dia. Jarak mana yang ni? Masalah jarak ni sekarang kena tambah sendiri. Nak cek jarak awak kena tambah sendiri segitiga bersudut tegak. Kalau nak guna sinus, cosinus, tangent mesti ada sudut tegak. Sebab kita nak cari sudut tegak, bila kita dapat sini, dah bolehlah cari nanti. Okay, ni 15, betul? Sebab apa 15? Sebab dia jari dia kalau sini 15, pergerakan dia ke sini, dia jari dia sama 15. Kalau pelajar tak tahu, dia tak tahulah. Ni sini dengan sini sama. Lengan berubah pula. Lengan dia akan samalah. Sepanjang mana dia pergi kat dalam bulatan tu, dia sama. Okey, sekarang ni kalau sini 150, sini ialah berapa tadi sudut sini? Ini sudut dia ialah 30 ni yang tadi kita guna. Okey, maksudnya alfa tadi kalau kita nak cari, ambil balik 180, tolak balik dengan 150. So sudut rujukan sepadan kita nak guna ni. Okey, guna apa sekarang? Okey, nak cari sini. Ni boleh dicari jarak dia apabila awak tahu berapa sini dan berapa yang sini. Betul ni. Dah tahu sini, dah boleh buat dua-dua ni. Sebab masih guna Kasotowa. Okay, so macam mana nak buat? Kita guna sinus dulu. Saya nak cari dekat ni dulu. Ni tadi apa? QR okay. Okay. Kita tambah sendiri lah. Okay, sin 30 ialah QR. So. Yang ni. Ni. So maksudnya saya keluarkan segitiga dia. Kalau tak keluarkan awak tak nampak. Saya padam je. Okey, saya padam. Kalau tak serabut ni kan. Okey, sekejap. Okey. Saya keluarkan segitiga kecil ni. Ni dia ini yang kita nak cari dulu. Okey, ni ialah kita 30 tadi kan. Okey, ni dah tahu dah 15. Ni Q tadi Ni R. Okey Okey, sekarang ni So ni opposite. Opposite tu ialah kita tak tahu. Ni yang kita nak cari sekarang ni. Per dengan H. H mana? Ni kalau right angle, sinilah H dia. Okey, so kita dah tahu H dia ialah 15. Okey, macam mana nak cari QR sekarang? QR darab silang 15 darab dengan sin 30. Okey, macam mana nak darab tu?
kalkulator. Sin 30. Berapa jawapan dia? Awak saya tak tunjuk, awak tak tahu kan. Okey, tekan. Pergi sini pula. Okey. So, ambil. Saya suka tekan sin 30 dulu. Okey, sebab dia darab. Terus tekan darab 15. 15 per 2 jadi berapa? 7.5. Kalkulator ni mana nak tekan point ni? Kalau kalkulator Casio yang satu lagi 570 ni, 15 per 2 ni maksudnya ialah 7.5. Tulis je. Kalkulator ni saya tak explore. Boleh buat macam ni ke? Tak boleh juga Okey, kalau awak tahu buatlah. Tapi saya yang ni saya tak berapa sangat. Kalau 15 bagi 2 buat je lah. Kita buat dia kan. Okey, ni pun jadi macam ni. Sebenarnya dia boleh tukar ni. Saya yang tak kerti kalkulator ni. So jawapan dia guna kalkulator sendirilah. So 7.5. Kat sini 7.5. Okay, dah dapat 7.5. Bolehlah kita nak cari dekat sebelah sini pula berapa. Okay, guna cos. Okay, kita guna cos. Cos 30 pula. Kenapa kita guna cos? Sebab nak dapat sebelah dia ni. Okay. Kalau guna tangent, tak boleh. Dua-dua tak ada lagi. Yang ni tak tahu jawapan betul tidak. 7.5. So kita guna cos, selamat. So cos ialah kah. Kah ialah O ni O Kah ialah OR. Sebelah dia ni kah. Sebelah sudah confirm betul. Boleh guna tangent tapi make sure jawapan ni mesti betul lah. Nanti dia dua salah. Okey, sekarang nak cari OR. 15 darab dengan cos 30. So berapa OR? Dah buat macam tadi juga. Tekan kalkulator. Okay. Cuba tengok dekat ni. Mesti keluar lain. Tekan kalkulator awak. Okay. Dia pergi sini pula. Okay. Cos 30 darab dengan 15. Ini kalau awak tekan kalkulator dekat awak yang biasa. Pelik macam ni lah. Dia akan keluar 12.99. Okey, ini baru dapat sebelah sini OR. Okay, setelah awak dah dapat semua dekat sini. So nanti, okey dah dapat semua ni kan. Kita nak cari hypotenuse ni. Okey, so dah boleh carilah. Okey, dia dah akan jadi macam ni. Ini kita nak cari sekarang. Ini tadi berapa dapat? 7.5. Ini Q R, ini P. So ini tadi awak campurkan yang awak dapat tadi. Tadi sini 15 campur dengan 12.99. Awak dapatlah. Jadi nanti nak cari QP. Okay, dah boleh carilah QP. Ni yang tadilah kita buat ni. Yang tadi ni kan, ni tadi kita buat. Okay, bolehlah cari QP. QP ni ialah hypotenuse. Nampak tak? Segitiga sudut tegak. 7.5 dah ada. Sini dah ada. Bolehlah cari sini. So maksudnya 7.5 tadi kuasa 2 campurkan dengan 22 ni. 27.99 kuasa 2 square root. Dapatlah QP awak. 28.98. Tekan kalkulator. Okay. CM. Okay, kelas sampai contoh 8 ni boleh terima tak otak awak? Belum masuk lagi. Ini tak dengar suara Seorang pun tak dengar suara Kelas dengar tak? Dengar. Tak ada orang menyawat pun ni Pagi-pagi suara tak keluar. Ada belian dalam tu.
Okey, tak apalah nak macam mana kan. Dulu dalam kelas awak bising-bising saya suruh senyap. Sekarang ni saya suruh cakap pun awak tak nak cakap. Aduh, sabar je lah. Okey, saya nak masuk, okey. Apa tu opposite? Siapa tanya ni? Opposite tu bertentangan, Nisa. Saya guna bahasa Inggeris tau. Dia ka so toa. Okey, ka so toa. Kalau awak ada benda lain yang boleh ingat, gunalah. Okey. Akil ni tak nak dengar suara Akil. Mic rosak? Tak ada? Okey, kejap lagi saya ambil kedatangan sebab sekarang ni kedatangan selain dari awak isi, kalau saya tak buat kelas, saya guna PDPR yang awak isi tu, link tu. Tapi kalau awak datang kat Google Meet, masuk kelas Google Meet, saya tengok Google Meet terus. Sebab ada pelajar tak masuk Google Meet tapi dia tulis dekat, saya kat hall. Asal ada hall pula tu? Oh bising takut bising. Okey, tak apa. Sekejap, sementara saya nak masuk, nanti awak dah boleh buat lah latihkan diri 6.1E. Dia lebih kurang je. Kalau awak nak mahir, awak kena buat part tadi, saya je buat. Okey, bising. Okey. Tak apa, selalu Akil je yang jawab ni dengan beberapa orang. Kehadiran link kehadiran. Saya kena stop dulu kejap. Sebab saya entire tadi entire semua nampak. Sekejap, saya bagi link sementara awak ni. Okey, ni link dia. Copy, kejap. Okey, sementara awak ni, lagi seminit saya nak mula yang baru lah. Ni link kehadiran. Isi sementara awak ni link. Okey, isi link kehadiran. Okey. Sementara tu saya ambil kedatangan sekejap. Nampak ni. Di kelas yang KTAEHV ni siapa? Sekejap Farid. Ini nama kat kaunselor yang tak pernah masuk. Saya dah tak lakukan. Saya nak kontak seorang, ramai saya. Nazatu. KTAEH. Dalam siapa tadi? Rini. Rini ada tu je lah. Kan? Okey, Lambda ada 4 Janatu ada dalam masa setengah jam ni saya try untuk terangkan yang sekejap okey, yang ni sekejap.
Ni pun tajuk yang agak penting. Sekejap saya padamkan ni, banyak sangat dia jadi hang juga ni nanti. Okay. Sekejap. Saya nak share kat awak. Okay, kita tengok buku teks juga. Saya suka guna buku teks sebab lagi jelas lah dan awak boleh baca lepas ni. Okay, ini ialah point 2, graf fungsi sinus, cosinus and tangent. Okay, ini penting sangat sebab kalau awak tak kenal graf ni, loh, 184, okay, 6 tangent. Okay, untuk yang ini, sekejap. Dia tak dapat bagi dua. Okay. Sekejap saya kena nampak dia separuh je sekejap. Okay, sekejap. Saya nampak dia separuh je. Okay, dia nampak dah. Okay. Okay, untuk yang ini tadi muka 4. Okay, untuk graf ni kita kena tahu ciri-ciri graf ni dia ciri-ciri graf. Macam mana ciri-ciri graf? Okay, ciri-ciri graf ni awak kena tahulah. Okay, ciri-ciri graf ni ada beberapa. Okay, kalau ikutkan memang buku teks. Kalau perasan, okay, graf, sekejap Okay, sekejap. Okay, untuk graf, sekejap ada gangguan anak-anak saya ni. Dia duduk kat sini pula. Okay, untuk ciri-ciri graf ni, okay, first awak tengok untuk graf sinus ni, Y sama dengan sin X ni, okay, kalau awak perasan, dia berbentuk S. Ingat bentuk S. Kita nak bezakan 3 ni je, bukan banyak sangat pun. Bentuk dia macam S. Okay, S tu maksudnya macam ni lah, saya buat betul-betul. Macam ni, ni S. Ini untuk sinus. Kenal dulu. Hari ni kita kenal dulu ciri-ciri dia. Okey, untuk sinus ni dia akan mula dari kosong. Okey. Dan dia bentuk S. Itu saya kata bentuk S. Jadi sampai satu bulatan je. 360. Okey, kita tengok ciri dia. Dia mempunyai nilai maksimum. Maksimum paling tinggi lah ini. Maksimum kat mana? Kat sini. Okay, ni. Okey. Mempunyai nilai maksimum 1 apabila X dia 90. Ini pasti X Okey, ini pasti X. Okey. Bila 90, maksimum dia ialah, nilai maksimum ialah 1. Mana saya tahu? Tengok kat pasti Y. Okey, nilai minimum paling rendah. Ni minimum negatif 1 apabila dia X ialah 270. Okey, tadi bila maksimum X dia 90. Minimum X dia ialah 270. Faham tu dulu. Kalau nak faham banyak memang tak boleh. Okey, okey dah faham maksimum, minimum. Okey. Kedua, ciri dia memintas pasti X. Memintas maksudnya dia potong dekat mana pasti X yang dipotong? Ni pasti X Yang mendatar ni pasti X. Potong pada kosong. Raja graf tu yang potong. Bukan tengok nombor saya buat tu. Ni graf S ni. Yang potong pasti X ialah kosong, 180 dengan 360. Iaitu pintasan X. Potong. Pintasan X ni maksudnya apa? Dia potong. Potong. Okey. Itu maksud dia. Kemudian untuk Y, paksi Y, dia pintas pada paksi Y kat mana? Pada Y kosong. Ini Y kosong Ini yang kat sini kita panggil, ini paksi Y, ini paksi Y tolong ingat. Ini paksi Y, ini paksi X. Itu maksud dia. Jangan tak faham maksud dia potong-potong tu. Okey. Kalau dia potong paksi X pada sudut kosong 180, 360. Tetapi pada paksi Y,
dia memintas paksi Y pada Y sama dengan kosong. Yang ni je. Nampak ni paksi Y kan? Yang pintas dia yang ini je. Ini kita panggil Y sama dengan kosong. Ini Y sama dengan kosong. Kalau sini kan lain itu kita ada belajar. Okay, dia pintas pada Y sama dengan kosong. Okay, next. Untuk cos, ni cos. Y kecil ke? Kena besarkan. Okay. Y sama dengan cos X. Ni. Dia bentuk U. Saya senang ingat. Nanti awak nak dia mula daripada mana. Kan? Okay. Untuk Y sama dengan cos X, tadi kalau tengok sin dia mula dari kosong kan ni. Okay. Untuk cos dia mula dari 1. Okay. Mempunyai nilai maksimum 1 ni. Okay. Apabila X dia kosong, baca pada X kosong ni Okay. Mempunyai nilai maksimum 1 bila X kosong, ini kosong. Okay. Dan X-nya ialah 360. Okay. Bila X kosong, X 360, nilai maksimum maksimum positif lah 1. Ni nampak. Okay. Tapi nilai minimum apabila minimum bawah ni, bila X ni berapa? Ni X 180. Ini ciri-ciri cos X. Ciri-ciri cosinus. Okey, yang kedua ciri dia, okey, memintas spasi X masa bila dia pintas? Pada X 90 dan ini 270. Pintas. Ini pintas Okey, yang ketiga, memintas spasi Y. Tadi kalau si sinus dia memintas masa Y sama kosong. Okey, yang ini memintas pada apa? Pada Y sama dengan 1. Okey. Y sama dengan 1. Okey. Yang ni Y sama dengan kosong. Nampak tak beza dia? Yang ni dia pintas. Pintas masa bila? Ini pada Y sama dengan kosong. Ini Y sama dengan 1 tadi. Y sama dengan 1. Tengok kedudukan Ni Y sama dengan kosong. Macam ni Ni Y sama dengan kosong. Saya buat gambar, saya buat sekali lagi. Ini tajuk apa koordinat ni. Kena tahu. Kan saya sebut awak tak tahu. Okey, merah Okey, maksudnya ni, ini Y sama dengan kosong. Yang ini Y sama dengan 1. Betul tak? Okey. Kalau X, yang ni X sama dengan kosong. Ini X sama dengan 90. Ni X sama 180. That's why kita sebut tadi. Okey, samalah dengan ni. So ni ialah Y sama dengan 1. Dia pintas kat sini mula-mula. Okey, tadi sinus pada Y sama dengan kosong. Ini Y sama dengan 1. Okey, memintas paksi Y pada Y sama dengan 1. Pintasan Y. Okey, sinus memintas pada Y sama dengan kosong. Okey, beza Okey, next, tangent. Okey, tangent ni pada dua graf tadi. Sebab dia ada, nampak tak infinity ni? Tanda 8 terbalik. Infinite. Tekan kalkulator, cuba awak tekan. 1/0 akan keluar apa? Okay. Kalau tekan kalkulator, 1/0 akan keluar max error. Maksudnya tak terkira. Infinity. Okay. Tak terkira panggil. Tak terhingga. Dalam matematik kita panggil infinity. Okay. Untuk tangent, dia sebenarnya ada satu YouTube cikgu tu dia, saya belum belajar lagi. Dia tak mahir lagi lah. Nanti saya tunjuk seorang cikgu tu dia buat. Cikgu IT kot dia pandai. Okay, ni awak tengok Untuk tangent Y sama dengan tangent X, graf tangent, dia ada nilai maksimum tapi dia akan bergerak sampai ke atas. Dia tak akan sentuh pun 90 ni. Okay, ini pun sama. Dia akan gerak sepanjang ni. So ini kita panggil nilai maksimum dia ialah infinity. Tak terhingga. Okay, nilai minimum pun sama. Dia akan ke bawah macam ni. Dia tak akan sentuh pun 90. Okay, so kita sebut nilai minimum ni ialah negative infinity. Maksimum infinity. Maksimum positif lah biasanya.
Nilai minimum negatif. Okey, untuk ciri kedua dia memintas pasti memintas tetap memintas lah. Pasti 90, nampak? 180 dan 360. Okey, ciri ketiga dia memintas paksi Y masa bila? Masa ni. Y sama dengan kosong. Yang lain dia tak ada. Dia macam sinus lah. Okay, next. Kalau perasan, ciri keempat dia ada tambahan nilai tangen 90 ni dan 270 tidak tertakrif. Maksudnya dia takkan sentuh pun 90 ni. Okey, tak tahu, orang kata apa, tak tertakrif, maksudnya tak tahu, tak akan sentuh garis tangen ni pada 90. Itu yang saya cakap tadi. Okey, tak tertakrif. Ini. Okey, tidak tertakrif maksudnya dia tak akan sentuh pun 90 ni dan tak akan sentuh pun 270 ni. Graf dia ni. Itu maksud tidak tertakrif. Okey, faham tak 3 jenis graf ni? Okey, nanti bolehlah jawab. Tengok bentuk-bentuk graf ni, awak boleh agak lah. Yang penting ingat kalau mula dari kosong tu, itu ialah sinus lah ataupun tangen. Tapi tangen ni dia banyak macam ni lah. Dia memang dia tak akan sentuh lah. Ini mesti ingat. Kalau ada yang sentuh 90, 270 tu bukan tangen. Okey, ini latihan yang awak boleh buat. Ni pun dah 9.40 Okey, cuma saya nak masuk last sekali. Sebenarnya saya memang nak ajar 3 benda ni. Tapi kesan ni memang lama sikit. Cuma saya nak tunjuk basic sekejap. Okay. Hari ni memang saya nak habiskan sampai kesan. Kesan ni memang lama. Tapi untuk tambahan saya nak tunjuk sini tapi nanti makan masa. Awak tengok sendiri nanti. Okay, last sekali tadi ciri fungsi sinus, cosinus dengan tangen. Betul? Kesan dia. Kesan ni malam tadi saya tengok boleh tahan jugalah. Tapi saya try lah untuk kita tengok dulu yang ini. Okay. Kesan perubahan ni, okay, dia ada pemala A, B dan C. Bagi graf fungsi trigo, okay, Y sama dengan A sin BX tambah C. Okay, ada 3 lah kemudian Y sama dengan A cos BX. So kita nak tengok A ni, kita nak tengok B ni, kita nak tengok C ni. Okay, sama juga tangen. Kita nak tengok ni. Okay, ABC ni apa? Ni pun sama sinus. Okay, kita nak tengok apa fungsi ABC ni, pemala ni. Okay, sebelum tu tengok rajah. Okay, apa tu amplitude, tempoh dengan garis keseimbangan. Ni dia. Okay, tempoh ialah, okay, awak tengok sini. Tempoh ni maksudnya selang satu kitaran lengkap. Ni selang, ni dia. Tempoh ialah ni, tak keluar pula. Rosak ke pen saya ni. Okay, ini sepatutnya ni. Ni. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Apa maksud kitaran lengkap? Okay, guna warna lain, sama pula warna dia. Okay. Ni. Ni tempoh selang satu kitaran lengkap ini. Sekejap kenapa dia bergerak pula ni? Ni. Ni si bentuk S ni. Selang satu kitaran lengkap. Adalah fungsi Okey, apa maksud fungsi berkala? Okey, awak tengok bawah ni. Fungsi trigonometri ialah fungsi berkala. Itu sebab kalau awak tengok dia ulang-ulang benda ni. Nanti bila dah satu kitaran lengkap, sebelah sini pun akan jadi lagi. Betul? Macam ni. So, itu yang kita panggil tempoh ni ialah untuk tempoh je.
Okay, untuk tempoh dia ialah ini je. Ni. Ni tempoh. Dia selang satu kitaran lengkap. So fungsi trigo ialah fungsi berkala. Berkala maksudnya ulang benda tu. Itu ialah fungsi berkala. Okay. Itu sebab kita panggil fungsi trigonometri. Dia ulang benda yang sama. Kitaran yang sama. Tengoklah sinus, cosinus ke tangent. Okay. Graf fungsi trigo berulang bagi setiap selang tertentu. Okay. Misalnya graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360. Okay, kita boleh mengatakan fungsi y sama dengan sinus x ialah fungsi yang berkala dengan tempoh 360. Okay, apa tu amplitude pula? Kena faham maksud amplitude. Amplitude ni yang diukur dari garis keseimbangan. Garis keseimbangan ni mana? Yang ni yang panjang ni. Saya tunjuk kat awak. Ni. Ni garis keseimbangan. Okay, so ini garis keseimbangan. So amplitude yang mana? Start dari sini sampai yang awak punya graf tu. Ini amplitude ni. Jarak dia. Kat bawah, daripada sini sampai bawah tu. Itu amplitude. Yang ni amplitude. Okay. Ini pun amplitude. Start daripada garis. Kalau tak faham nanti, awak tak boleh bezakan apa amplitude. Amplitude. Tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Yang ni. Tempoh. Kalau saya tambah satu lagi, ni tempoh lah. Ni tempoh yang lain. So ulang lagi tempoh. Kalau banyak lah. Ulang lagi. Kan? Ni tempoh. Itu kitaran lengkap. Itu yang maksud dia fungsi berkala. Ulang. Okay. Berulang pada setiap selang. Okay, faham tak yang kesan perubahan ni? Ni baru ciri dia. So nanti awak akan belajar yang inilah. Berdasarkan contoh ni. Okay, maksudnya nanti saya akan bagi video ada cikgu tu. Awak akan nampak kenapa nilai A berubah. Bila A berubah, okay, nilai maksimum, nilai minimum pun akan berubah. Okay, nanti saya akan tunjuklah video tu. Okay. Siapa baru masuk tu? Ada baru masuk Saya tak ambil lagi kedatangan tu. Hamizi. Masuk lambat Hamizi. Okay, tak apa. Jadi nanti saya akan tunjuk video tu lah. Okay, nanti kita akan tengok bila nilai A berubah. Okay, A tadi ni A. Okay, A. Bila A berubah, nilai maksimum yang tadi minimum pun berubah. Lengkung graf pun akan berubah. Okay. Dan bila nilai B kat mana? Sebelah sini. Ni semua akan jadilah nanti. Nak cakap pun awak tak faham, dia kena tengok. Dan bila nilai C berubah, akan jadi ni. Kedudukan graf semua berubah dan banyak lagi. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh. Contoh 9. Inilah. Okay, kalau awak dah study, awak nampak lah. Okay, cuba tengok yang ini dia bagilah. Okay, cuba kita tengok. Dia suruh awak lakar setiap fungsi trigo berikut. Okay, awak dah tahu dah sinus ni kan. Ni graf sinus yang asal. Okay, bila ada nak dapatkan y sama dengan 2 sin x. Ni nampak 2 ni. Ada tambahan 2 ni. Ini ialah A, betul? Yang ini A dia 1, betul? Okay, kalau yang ini A dia 2. Okay, so ubah warna. Pening pula warna ni. Okay. Sekarang macam mana graf dia? Okay, ni graf asal. Bila 2, dia sekarang nak y sama dengan 2 sin x. Betul? Dia nak 2 sin x. Sekarang ni yang berubah ialah A. Okay, ini yang warna purple ni asal. Okay, bila A berubah maksudnya amplitude dia akan jadi 2. Okay, tengok balik yang nota tadi. Sebab tu saya cakap tadi amplitude dia akan berubah dekat A. Okay, macam mana? Okay, tengok ni.
So kalau tadi yang asal purple ni, dia satu je kan amplitude dia ni. Ni satu je. Tapi bila dia tambah 2 kat depan, 2 ni ialah A. Y sama dengan A sin X. Okay, ini. Bila A dia berubah, dia pun akan berubah dekat amplitude. Akan jadi 2. Okay, ni memang saya banyak kali tengok belajar benda ni. Awak pun kena tengok juga nanti. So, bila awak nak lukis nanti, yang biru ni tak ada sebenarnya. Awak lukis sendiri. So, awak terus tanda di atas bucu dia ni tambah lagi 1. Still mula dari kosong. So, awak buatlah lengkung dia. So, yang bawah ni pun akan jadi amplitude dia 2. Mana garisan keseimbangan? Ni, X ni. Bila awak dah tanda dia, dah tanda kosong, dah tanda sini dan dia mesti lalu 180 kan dengan 360 pitasan X. So, bolehlah buat bulatan dia. Buat apa? Graf dia. Macam tu. Itulah untuk Y sama dengan sin 2 sin X. Nampak beza dia 2 sin X. Untuk 2 sin X, bila A berubah, A tu ialah amplitude dia akan amplitude dia. Amplitude yang mana? Yang ni yang lengkung ni. Ni amplitude dia. Yang pitasan X sama. So awak boleh lukis graf dia. That's why awak kena tahu ciri-ciri graf tadi. Okay, ini baru A. 2. Okay, kalau dia berubah dekat ni pula. Dekat B. Tadi asalnya macam ni tadi kan? Y sama dengan A sin BX tambah C. Tadi A amplitude. Okay, kalau B. Okay, kalau B, okay, yang asal purple ni, okay, besarkan sikit. Okay, kan tak nampak kan? Okay, tengok. Kalau B dia kuncup. Okay, sekarang ni yang 2. Sebelum ni Y sama dengan sin X. Okay, bila dia 2 tambah kat depan ni, okay, dia akan bahagi 2. Maksudnya 180 ni, ni 360 ni. 360 bahagi 2. Maksudnya dia akan kuncup lah. Maksudnya kecilkan lagi dia punya skala dia. 180. Kalau tadi kita lalu 180 kan? Sekarang dia lalu dekat 90. Dengan lalu lagi sekali 270. Amplitude sama. Amplitude tak ada buah apa-apa A dia kan? So dia still lalu, cuma dia kuncup lagi, dia pergi ke asalnya purple kan? Okay, sekarang nanti dia potong bagi 2 sini pula. Tempoh dia lah maksudnya. Okay, tempoh. Kalau untuk B apa efek dia? Tengok balik kat atas. Ni. Tempoh nampak ni, tempoh. Tu maksud cakap kan tadi, tempoh dia. Tempoh mana? Tengok nota balik. Ni tempoh. Selang satu kitaran lengkap tu akan bahagi 2. Itu maksud saya. Itu sebab saya kena tengok balik nota tu. Okay, yang ni tadi tak ada 1 kan? Dia sepatut tempoh sampai sini kan? Asalnya. Nampak tak yang purple ni? Asalnya macam ni. Sekarang kita bahagi 2 pula 360 tu lagi kuncup lah. Tempoh tu dah jadi macam ni pula. Ni dekat 180 pula. Nampak tak perbezaan dia? Okay, nanti awak tengok video tu. Dia nampak pergerakan ni tak. Saya tak ada video nak tunjuk kat awak. Mahir lagi buat video tu. Okay. So nanti tadi macam ni kan. Tempoh dia sepatutnya untuk sinus yang asal sampai sini, betul? Okey, sekarang ni tempoh tu dah jadi 2. Nampak ni 2 ni. B tu. Ni B B akan berubah dekat tempoh tu. So 360, yang ni 0 sampai 360 ni. Ini memang, ini bukan saya bagi tau. Memang dekat soal, dekat dia punya ni, nota ni. Ni. Hanya untuk sinus dengan cosinus. Tangent 180. So bahagi dengan B. B tadi ialah 2. Okay, ni 2 B dia. Okay. So dia punya tempoh. Okay, tak apa. Ni mungkin kalau faham 20%, 30% tak apa. Sebab awak tak kena apply dekat teks tu, awak kena tengok. Saya pun memang ambil masa.
Okay, dan last sekali iaitu C. C dia akan berubah pada C yang belakang ni. Satu ni C. C ni apa? Kedudukan graf tu berubah. Okey, kalau C tu lebih besar daripada kosong maksudnya positif. Dia anjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Kalau dia lebih kecil daripada kosong C tu negatif maksudnya dia menegak ke bawah. Okey, apa maksud? Kita tengok sekejap C ni. Ini dia. Ini raja asal kan? Ni senang sikit. Ini C sekarang dia berubah. Yang lain tak ada ubah C ni kalau dia positif, memang satu ni positif, dia anjakkan. Maksudnya kalau di video dia akan bawa awak anjakkan. Anjakkan yang ini, garis sempadan ni tadi akan pergi ke atas. So anjakkan dia pergi ke atas. Maksudnya rajah ni daripada sini akan bergerak ke sini. Dia bergerakkan je. Maksudnya macam ni. Okay. Okay, kalau nak tengok video tu, saya tunjuk cikgu tu punya video. Nak nampak lebih jelas dia. Sekejap. Sebelum habis, ni dah habis lah ikutkan. Last kali D ni dia dah cantum semua. Cuba kita tengok video cikgu ni. Lagi 5 minit nanti awak tengok balik video cikgu ni sekejap Saya last sebelum saya habis, dah habis pada tajuk ni. Saya nak tunjuk video yang cikgu ni yang saya refer. Memang nampak lah. Sekejap saya tunjuk entire grade. Sebelum lagi habis 5 minit Dah lapar ke? Kejap. Sekejap sekejap. Okey. Saya share kat awak satu. Nanti awak boleh tengok. Maka ada video cikgu ni. Cikgu mana Kejap. Nanti awak tengoklah. Kejap Sell online and grow your business with Wix e-commerce. Kejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagian ke-8 bab 6 matematik tingkatan 5. Okey, pada bahagian yang ke-8 ini awak akan belajar ciri-ciri graf. Okey, sekejap. Saya ambil satu lagi, yang ketiga. Saya belum share kat awak, sekejap. Sementara ada 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sama dengan 90 darjah. Okey, apa ciri-cirinya? Okey, yang pertama minimum 1 apabila X sama dengan 90 darjah. Okey. Dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270 darjah. Jadi kita tengok sini. Okey, sekejap saya share kat awak. X sama dengan 90 darjah. Harap nampak lah. 1. Okey, dan minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270 Okey, ni cikgu darjah di sini. Ni lah yang itu ciri yang pertama. Okay, ciri yang kedua, dia memintas paksi X pada X sama dengan sifar 100. Saya nak tunjuk kat awak pergerakan tu. Okey, ni graf. Okey. Sekejap Ni semua nanti awak boleh tengok. Cuma saya nak tunjuk kat awak yang pergerakan tu. Dia pun guna contoh buku teks. Sekejap, betul tak? Oh, ni dah yang ke-9 ni. Sekejap. Okay, cikgu ni pun okey juga dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni lah. Contoh ni saya nak tunjuk. Ni tengok ni sekejap. Sebelum kita habis, kita tengok dulu kesan-kesan ni. Okey. Nilai maksimum dan minimum. Sekejap, dia dah ke depan. Ini lah. Itu. Maksudnya jarak maksimum. Ni dia. Okey, seterusnya amplitude. Amplitude ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Ni saya cakap tadi lah. Garis keseimbangan dan ini ialah amplitude. Ini ialah amplitude. Maksudnya jarak maksimum dari sini ke garis keseimbangan, panggil dia sebagai amplitude. Okey. Dia beri fungsi trigonometri seperti ini. Apa akan berlaku jika nilai A, B dan C itu berubah? Apa akan berlaku? Okey, kita kaji kesan perubahan nilai A. Apabila nilai A berubah, nilai maksimum dan minimum akan berubah. Jadi kita tengok sini contohnya sama dengan cos X. Apabila nilai A berubah, tengok
cos X. Kalau cos X, 2 cos X, apa A dia berubah, maksimum dan juga nilai minimum dia berubah. Itu cos. Tengok graf tangent. Graf tangent. Sama juga. Sama juga nilai maksimum dan minimum dia akan berubah. Okey, dan satu lagi graf sinus. Graf sinus, tengok ini sin X, 2 sin X, 3 sin X. Okey, tengok di sini. Seperti yang diberitahu sebelum ini, graf fungsi trigonometri ialah graf fungsi yang berkala. Tengok, bagi kala, bagi tempoh 0 sehingga 360 darjah, iaitu tempoh dia. Tengok, ini satu tempoh dia 360 darjah. Tengok, apabila saya lebihkan lagi nilai X itu, dia masih lagi mengulangi bentuk yang sama. Dia masih lagi mengulangi bentuk yang sama. Sebab itu kita panggil graf fungsi trigonometri ini ialah graf fungsi berkala. Okey, seterusnya kita tengok kesan perubahan nilai B. Buku teks muka surat 188. Okey, apabila nilai B berubah, graf akan termampat atau mengembang. Okey, kita perhatikan di sini, ni ialah graf Y sama dengan sin X, iaitu dari 0 sehingga 900. Okey, apa yang saya nak awak tengok ialah 0 sehingga 360 darjah ini saja. Fokuskan kat situ. Okey. Okey, tengok di sini apabila sin 2x iaitu nilai B dia menjadi 2, asalnya 1, nilai B dia menjadi 2. Okey, yang kita ni tengok cakap tadi. tempoh dia. Tempoh dia dah jadi 2 tempoh Dua yang tempoh. lengkap. 2 tempoh yang lengkap. Tengok di sini. 1 tempoh dan sampai satu lagi 360. tempoh dalam julat 0 sehingga 360 darjah. Sebab itu nilai B itu memainkan peranan penting. Dia akan memampatkan atau mengembangkan berdasarkan nilai B. Ini sin 2x. Kalau sin 3x, dia akan ada 3 tempoh yang lengkap dari julat 0 sehingga 360 darjah. Tengok. 1 tempoh, 2 tempoh dan 3 tempoh yang lengkap. Okey, sama untuk cos. Ini cos, ini satu tempoh saja. Yang ini 2 tempoh, yang ini 3 tempoh. Nampak? Bentuk U asal dia macam ini. Mengembang macam ini. Tapi kalau nilai cos dia 3, maksudnya dia akan ada 3 tempoh di dalam julat 0 sehingga 360 darjah. Kita tengok 1 tempoh, 2 tempoh dan 3 tempoh. Okay. Itu cos dan ini tangent. Okey, kita tengok tangent. Tangent dia special sikit. Julat dia 1 tempoh sehingga 180 darjah. Maksudnya 1 tempoh, tempoh bagi graf tangent ialah 180 darjah. Tengok asalnya di sini. Lepas tu daripada bawah naik ke atas, dia starting balik tempat yang asal naik. Jadi tempoh bagi graf tangent ialah 180 darjah. Jadi untuk 360 darjah dia akan ada 2 tempoh untuk graf tangent X biasa. Okey, katakan tangent 2X, dia akan jadi ada 4 tempoh yang lengkap. Nampak 1, lepas tu yang ini 1 lepas tu starting 2, sini 2. Okey, 3 situ dan 4 kat sini. Daripada julat 0 sehingga 360 darjah. Okey, itu untuk perubahan nilai B. Okey, seterusnya kesan perubahan nilai. Okey, ini saya cakap tadi Tengok, dia bergerak. sin X tambah 2. Baru tadi. Apabila nilai C berubah, graf akan berganjak ke atas ataupun ke bawah secara menegak. Dan juga garis keseimbangan juga akan berubah. Bergantung kepada nilai C. Tengok sini, ni graf sin X yang asal. Okay, apabila nilai C tambah 2, positif 2, garis keseimbangan akan berganjak ke atas sebanyak 2 unit juga dan graf ini juga akan berganjak ke atas 2 unit ke atas. Okey, tengok sini.
Dia berganjak ke atas ataupun ke bawah bergantung kepada nilai C. Nilai cosinus pun sama, graf cosinus pun sama. Dia akan berganjak ke atas ataupun ke bawah bergantung kepada nilai C. Dan untuk graf tangent, dia juga akan berganjak ke atas ataupun ke bawah. Tengok di sini, apabila Y sama dengan C sama dengan 2, garis keseimbangan pun akan berganjak ke atas, menunjukkan pintasan Y pun akan berubah. Asal dia sifar, tetapi pintasan Y dia akan berubah bergantung kepada nilai C. Jadi kesan perubahan nilai C akan merubah kedudukan sama ada dia berganjak ke atas ataupun dia berganjak ke bawah. Okey, secara keseluruhannya inilah keseluruhannya buku teks. So inilah dia punya, kejap So itu yang saya cakap tadi. Apa ni? Okey. So tadi itulah yang saya masukkan. Apa tadi? Sekejap Okey. So ni pun dah pukul 10. So video tu nanti saya akan share kat awak, cikgu tu punya lah So saya harap lebih jelas setelah dengar video lain. Mungkin bila cikgu tu dia nampak pegang. Okay, so saya sampai hari ni je dah pukul 10 dah. Awak takut awak nak makan kan? Okay, kejap nanti saya tengok kehadiran. Ada perubahan tak? Sama je Okay, so yang untuk hari ni sampai sini, saya akan beritahulah nota yang mana nak ambil dengan latihan mana nak buat. Mungkin tak cukup masa kita ikutkan, boleh lebih lagi lah setelah cikgu tu terang. Tak terang kan? Tapi tak apa. So nanti saya akan beritahulah, ingatkan saya kalau saya terlupa bagi nota dengan latihan yang mana nak buat. Dan awak pun kena ulang kaji lagi lah, bukan dengar je apa yang cikgu cakap. Okey, ada apa-apa pertanyaan tak sebelum kita mengakhiri kelas hari ini? Ada soalan tak? Okey, tak ada. Okey, untuk hari ini sampai sini saja. Terima kasih. Saya harap siapa yang hadir ni dapatlah keputusan yang cemerlang nanti ya. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Baru dengar suara. Terima kasih. Thank you. Okey, jangan lupa Terima kasih, isi cikgu. kajian. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama. Fit ini Okey. Okay, thank you class.